Hai, Assalamualaikum semua. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Purple. Video kali ini kita akan mempelajari bidang sirah, pelajaran 24, tingkatan 1. Tajuk, riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, peristiwa sebelum kerasulan Nabi, siri 1. Di akhir pembelajaran, kita akan dapat menyatakan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW menjelaskan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad sebelum kerasulan dan selepas kerasulan baginda, menerangkan akhlak Nabi Muhammad SAW, menghuraikan iktibar daripada peristiwa-peristiwa riwayat hidup, peristiwa penting dan juga akhlak Nabi. Mencontohi akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan. Dan yang terakhir, berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW secara beradab dan istiqomah. Beruntungnya sahabat-sahabat dan mereka yang sempat hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka dapat kenali secara fizikal dan lebih dekat tentang Nabi Muhammad SAW. Berbanding kita ni adalah umat yang terakhir yang hanya boleh tahu melalui gambaran sahaja, melalui cerita-cerita, melalui kisah-kisah yang telah dibukukan berkenaan dengan riwayat Nabi Muhammad SAW. Siapa tahu rupa Nabi Muhammad SAW? Para sahabat yang menceritakan paras rupa baginda pasti akan berkata, aku tidak pernah melihat orang lain yang setanding dengan ketampanan Nabi Muhammad SAW. Para sahabat pun dah menggambarkan fizikal bagaimana rupa baginda. Jom kita tengok, jom kita kenali gambaran-gambaran fizikal Nabi Muhammad SAW. Okey, diceritakan, dikhabarkan. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW mempunyai badan yang tegap. Baginda mempunyai wajah yang tampan. Manakala rambut baginda pula warna hitam dan juga ikal mayang. Rambut baginda sentiasa kelihatan berminyak. Mata baginda hitam pekat, sederhana, tinggi. Bulu mata lentik. Wajah yang ceria dan segak. Jom kita kenali pula biodata Nabi Muhammad SAW. Nama diberi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Baginda juga mempunyai nama lain iaitu Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir dan Al-Aqib. Baginda juga digelar sebagai Al-Amin disebabkan kejujuran baginda. Baginda dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Abu Al-Qasim merupakan kunyah kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah itu kunyah? Siapa boleh jawab? Kunyah adalah panggilan kepada seseorang di samping nama ataupun gelaran. Okey, contoh dia, letakkan nama Abu bagi lelaki dan nama Ummu bagi perempuan. Itu maksud kunyah. Okey, beza dengan gelaran. Kalau gelaran tadi Al-Amin, kalau yang ini adalah kunyah, iaitu nama panggilan. Contoh, Ustazah Nafsa, nama panggilan dia Cikgu Purple. Nama ibu baginda pula adalah Aminah binti Wahab. Baginda mempunyai 2 orang ibu susuan. Siapakah nama ibu susuan baginda? Pertama adalah Halimatus Sa'diyah. Yang kedua adalah Suwaibah Al-Aslamiyah. Nabi Muhammad SAW juga mempunyai pengasuh. Apakah nama pengasuh baginda? Asy-Syaima' dan Ummu Aiman. Nabi juga mempunyai 12 orang isteri. Siapakah mereka? Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar, Zainab binti Umar, Juwairiyah binti Al-Haris,
Zainab binti Al-Jahsyi, Ummu Salamah binti Abu Umayyah, Sofia binti Huwai, Ummu Habibah binti Abu Sufyan, Maimunah binti Al-Haris, dan yang terakhir adalah Maria binti Al-Qibtiyah. Berapa semua isteri Nabi? Ya, betul. 12 orang isteri Nabi. Terdapat 7 orang anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan juga Fatimah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah di mana? Di Madinah. Itulah serba sedikit berkenaan dengan biodata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak dalam kandungan lagi, Nabi telah diuji apabila ayah baginda wafat ketika berusia 25 tahun, yang mana beberapa bulan sebelum kelahiran baginda. Selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda telah dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah. Siapa Halimatus Sa'diyah? Ya, Halimatus Sa'diyah adalah ibu susuan kepada Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah? Telah menjadi kebiasaan masyarakat Arab untuk memelihara bayi ataupun membawa bayi keluar daripada kota Mekah untuk mengelakkan dan menjauhkan bayi tersebut daripada terkena penyakit di kota tersebut. Halimatus Sa'diyah telah memelihara Nabi Muhammad di sebuah perkampungan jauh daripada kota Mekah yang dikenali sebagai perkampungan Bani Sa'ad. Kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keluarga Halimatus Sa'diyah telah membawa banyak perubahan, telah memberi keberkahan dalam keluarga Halimatus Sa'diyah. Contohnya, haiwan ternakan sehat, mempunyai banyak susu sehingga bekalan makanan pun mencukupi. Walhal dalam wilayah perkampungan tersebut tandus, sehingga kan haiwan-haiwan ternakan di perkampungan tersebut kurus kering. Cukup 2 tahun Nabi Muhammad SAW berada dalam peliharaan Halimatus Sa'diyah. Tibalah masanya untuk diserahkan semula kepada ibu kandung Nabi Muhammad. Siapa? Ya, Aminah binti Wahab. Tapi Halimatus Sa'diyah begitu sayangkan Nabi Muhammad sehingga kan memujuk Aminah untuk membenarkan Nabi Muhammad SAW terus tinggal bersama mereka. Telah berjaya memujuk Aminah, iaitu ibu kepada Nabi Muhammad SAW, baginda pun terus menetap bersama dengan Halimatus Sa'diyah sehinggalah berumur 4 tahun. Pada usia 4 tahun berlaku peristiwa besar terhadap baginda. Apakah peristiwa besar tersebut? Dada baginda telah dibedah oleh malaikat Jibril. Dikhabarkan pada ketika tersebut sedang bermain dengan rakan-rakan baginda. Lalu malaikat Jibril datang dan mengambil Nabi Muhammad SAW, lalu merebahkan baginda di atas tanah, lalu membelah dada baginda dan mengeluarkan jantung. Daripada jantung tersebut, malaikat Jibril membelah jantung dan mengeluarkan segumpal darah dan berkata kepada Nabi Muhammad, ini adalah sebahagian syaitan yang berada dalam diri kamu, Nabi Muhammad SAW. Kemudian, apakah yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Malaikat Jibril mencuci, membasuh segumpal darah tersebut dengan air Zam-Zam. Selesai sahaja, malaikat Jibril meletakkan semula ke dalam dada Nabi Muhammad SAW. Kejadian tersebut, rakan-rakan Nabi Muhammad SAW berlari menuju ke rumah Halimatus Sa'diyah dan memberitahu bahawa Muhammad telah dibunuh. Mendengar cerita tersebut, mereka beramai-ramai datang ke tempat Nabi Muhammad dan melihat air wajah, air muka Nabi Muhammad SAW telah berubah. Setelah peristiwa tersebut, Halimatus Sa'diyah berasa risau dan mengembalikan semula baginda ke pangkuan ibu baginda, iaitu Aminah binti Wahab.
Okey, sekian sahaja PDPC kita pada kali ini. Ingat, video kali ini kita membincangkan tentang tajuk riwayat hidup Rasulullah, iaitu peristiwa sebelum kerasulan baginda. Siri 1. Kita telah mempelajari biodata ringkas tentang Nabi Muhammad SAW dan keluarga baginda. Kemudian kita juga telah membincangkan peristiwa sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul. Selepas kelahiran baginda telah dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah, iaitu ibu susuan kepada Nabi Muhammad. Kemudian kita juga ada membincangkan kisah-kisah malaikat Jibril yang datang bertemu Rasulullah dan membelah jantung Nabi Muhammad untuk membasuh dengan air Zam-Zam bagi menghilangkan sifat mazmumah dan juga hasutan syaitan. Saya harap PDPC kali ini dapat memberi kefahaman tentang riwayat hidup Nabi Muhammad SAW secara ringkas. Banyak iktibar yang boleh kita ambil daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW yang telah kita bincangkan. Sentiasa bersabar ketika diuji, sentiasa redha apabila Allah menguji kita dengan sesuatu ujian. Okey, semoga mendapat manfaat daripada video kali ini. Semoga berjumpa lagi dalam PDPC seterusnya untuk siri kedua riwayat hidup Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Assalamualaikum.